وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا زدنا علما وارزقنا الرحمة. أما بعد. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Pagi ini insyaAllah saya nak baca surah Al-Adiyah. Surah Al-Adiyah, surah kuda berlari kencang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a wa wasarna bihi jam'a. Wal 'adiyat, demi kuda-kuda yang berlari kencang. Allah Subhanahu wa ta'ala memulakan percakapannya dengan bersumpah. Seperti di dalam surah-surah lain, Allah bersumpah pada nak menunjukkan kesungguhan pada percakapan, dan juga pada nak menunjukkan benda yang disumpah itu al-maqsud bihi, itu perkara yang penting. Wasyams, matahari penting, wal qamar wan najm wal duha wal lail wal fajr, itu semua perkara-perkara penting yang padanya ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kuda ini pun perkara penting juga, iaitu menunjukkan kuda itu sendiri makhluk Allah yang hebat, seperti makhluk unta atau gajah atau apa-apalah yang kalau kita hayati pada makhluk ni hebat sebenarnya. Yang seumpamanya, yakni dia kenderaan dan dia besar, itu Allah suruh tengok seperti unta. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. Kenapakah mereka tidak lihat pada unta itu bagaimana ia diciptakan? Pelik makhluk unta ni, maksudnya hebat. Sampai kalau kita nak naik yang jenis kenderaan yang hebat-hebat gitu, atau apa-apa kenderaan, kita sebut subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah mempermudahkan ni kenderaan ni, unta ni, kuda ni, atau apa-apalah, dan tidaklah kita kepada Allah mensyirikkannya, dan sesungguhnya kita kepadanya semua akan kembali. Jadi boleh nak naik kenderaan tu yang jenis kuda ke unta ke, kita bertasbih tu, yang maksud tasbih ni maknanya kita ta'ajub. Tasbih adalah satu perkataan yang kita sebut di dalam keadaan ta'ajub. Kita heran, kita ta'ajub tengok subhanallah, hebat. Tengok enjin kereta kita sudahlah, kenderaan kan, semua buka tengok tu, dia seketul enjin tu, bagaimana dia berfungsi tu. Kalau besar tu unta atau kuda tu, di situ ada tanda kebesaran Allah, nak beritahu. Maka sebab itulah Allah akhirnya bersumpah untuk kali ini dengan kuda itu. Wal 'adiyat, dan kuda ini pula bukan sebarangan kuda. Bersumpah dengan kuda yang sedang berlari, yang sedang berlari kencang. Ini kuda tengah berlari kencang ni, yang kira-kira dari sudut lain
samping kebesaran Allah ada pada kuda itu, juga menjadi tarikan kepada orang-orang Arab yang kalau sebut kuda dia naik angin. Dia rasa semangat ni, rasa syok ni, kuda ni binatang yang orang minat, kerana dia kenderaan dan dia juga menunjukkan kepada kehebatan seseorang. Kuda, kalau ada kuda hebat, orang tu biasanya hebat. Kuda hebat biasanya akan berada di tangan atau pada orang-orang yang hebat. Kuda yang hebat duduk pada orang yang hebat. Dia sama-sama hebat tu biasanya. Jadi bila sebut kuda ni pula kuda yang berlari kencang, digambarkan lagi kehebatan kuda ni sampai berbunyi nafas ni. Dobha. Dobha ini adalah satu istilah kepada bunyi kuda yang setelah dia berlari kencang tu, dia ada tu istilah tu. Hebatlah maknanya. Yang kira-kira nafas kuda begitu, bunyi begitu, kita pun pakai juga. Kita kata nafas kuda. Itu maknanya hebat lah tu. Kalau dia dah training dah, dia lari dah sebelum ni, dia jaga, dia main bola, dia lari nanti. Ni jangan main-main, ni nafas kuda. Kalau main dengan dia tak sempat kita, sebab dia nafas kuda. Ada juga istilah tu. Ini Allah sebut nafas tu. Wal 'adiyati dhabha. Demi kuda-kuda yang berlari kencang sampai berbunyi nafas ni. Itu gambaran tu. Yang kira-kira itulah kehebatan bahasa Arab ni. Pada bunyi itu dia ada istilah dia. Kalau bunyi kuda tadi begitulah. Dhabha itu istilah khas kepada nafas kuda yang setelah berlari kencang. Yang kira-kira bahasa Melayu kita pun tak kalah juga. Adalah istilahnya kalau pada bunyi-bunyi tertentu. Kalau burung berkicau, anjing menyalak, lembu menggembor, kambing mengembek, ada. Tapi bahasa Arab dia lagi canggih kan? Dia lagi hebat sampai bunyi-bunyi tertentu tu. Kalau himar dia ada lagi istilahnya, himar. Keledai itulah. Pada tarik dia tu ada istilahnya, zafir. Ketika dia lepas bunyinya syahir kok. Mula dah. Masa dia tarik dan dia lepas, ada bahasa Arab tu ada nama dia. Yang seketika lah suara himar atau suara keledai ini memang seburuk-buruk suara lah. Itu yang Allah sebut inna ankaral aswat ila sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara keledai. Bunyi dia tu. Bunyi dia tu ketika zafir syahir kok. Itu bunyi dia. Kalau siapa bisa dengar kau orang. Zafir ketika dia tarik, syahir ketika dia lepas. Saya mula-mula sampai Pakistan, first time dengar, terkejut. Nak tahu apa tu? Bunyi dia. Kita nak buat malu dia bunyi begitulah. Bunyi pagi-pagi dengar buat. Turun tengok tukang asrama tu. Allah nak tahu ni ke? Patut pun Allah kata inna ankaral aswat la sautul hamir. Seburuk-buruk suara keledai. Esok ahli neraka, na'udzubillah min zalik, fiha zafirun wa shahiq. Fiha yani dalam neraka itu zafiru wa shahiq. Ahli neraka dia bertempit apabila diazab tu, zafir wa shahiq. Bunyinya begitu. Na'udzubillah min zalik. Bunyi macam keledai. Buruk suara ahli neraka nanti ketika dia bertempit. Wal 'adiyati dhabha, demi kuda-kuda yang berlari kencang sampai berbunyi nafasnya. Fal muriyati qadha, dia lari tadi sehingga mengeluarkan api di kaki dia. Dia lari ni tadi sampai mengeluarkan api di kaki dia. Ini macam mana ni? Yang ni di kaki kuda tu kan ada besi tu. Ladang. Ladang tu besi. Tu nak mengelak kaki kuda tu kehausan, sakit nanti, maka dia letak besi. Nanti apabila dia lari, dia berlari di tempat-tempat berbatu, maka besi dengan batu keras, bila keras sama keras bertemu tu yang dikeluar api, kruk lari tu berapi. Dan waktu ni pula sebelum subuh, gelap-gelap lagi. Dia nampak tu.
Ni satu keadaan lagi. Satu keadaan lagi. Tadi sebut kuda memang warna angin dah. Yang kira-kira orang Arab ni, kalau kita pun siapa-siapa yang jenis minat kenderaan tu hebat. Orang tu hebat lah. Kalau setakat minat binatang kecil-kecil tu, setakat tu je lah. Minat ke burung kuku, minat ke burung merbuk, tu minat ke bunyi dia. Ni minat ke ayam sabung, rupanya tarik belaga ayam sabung punya. Dia minat tu lah. Ni minat kuda, dia ada nilai. Ada nilai. Orang yang hebat seperti Ukashah radhiyallahu anhu, orang yang pandai naik kuda, ada nilai dia. Sampai Rasulullah sayang ke dia. Bila satu kali Rasulullah sebut akan ada orang-orang yang masuk syurga tanpa hisab, Rasulullah kata, Ukashah radhiyallahu anhu kata, ya Rasulullah, doakan aku termasuk dari kalangan orang tu. Rasulullah kata, kamu dari kalangan mereka. Bangun orang lain, ya Rasulullah, aku nak juga macam Ukashah tu. Sudah Ukashah dah dahulu lah. Ada dua sebab kenapa Rasulullah kata Ukashah dah dahulu. Sebab pertama, kerana Ukashah Rasulullah sayang dia. Dia ni dikatakan orang yang pandai naik kuda. Dalam perang, tentera berkuda, dia ada nilai sendiri, ada kedudukan, ada kehebatan tersendiri. Yang kira-kira dalam perang, kalau ada tentera pemanah, tentera jalan kaki, tentera berkuda, hebatlah. Kumpulan tu, tentera tu hebat. Kalau sekarang ni ada tentera udara, tentera laut, tentera darat, ada bahagian perisikan, ada kereta kebal, ada hak sniper, sedap buang. Ada nilai. Ini digambarkan kuda ni bagus, dia berlari tu sampai keluar api. Fal-mughirati subha. Kuda ni tadi pula membuat serangan pada waktu subuh. Kuda ni buat serangan pada waktu subuh. Maknanya serangan ini serangan fi sabilillah. Bukan kata lari tadi, lari sekadar lari begitu saja. Atau dia berlari tu tengah orang lain buat judi ke dia. Bukan, ini bukan lari kuda judi ni. Kalau sekarang juga ada lari kencang tu, minat juga kuda. Rupanya ada nombor kuda. Saya judi rupanya. Bukan, tak cik tu. Ini fi sabilillah. Mughiran fal mughiran, yang buat serangan. Yang membuat serangan fi sabilillah. Yang kira-kira lagi ada nilai lah. Barang baik, kenderaan baik, dibuat guna untuk kerja yang baik. Lagi-lagi ada nilai. Lagi-lagi ada nilai. Orang cerdik belajar pula buat kerja baik, Masya Allah lah. Dia ada nilai. Barang lain pun kalau buat untuk Islam ada juga nilai, tapi dia kurang. Tapi kalau anak tu baik, kita buat bagi belajar yang baik, belajar agama, Masya Allah lah. Tapi kalau anak dah baru ni SPM tanya macam mana, tak ada jawab tu, tak apa, nanti hang di pondok lah. Baru nak hantar pondok. Hak yang cerdik-cerdik tak nak hantar pondok. Hak tu apa nak cerdik tu dia hantar pondok. Alangkah baiknya kalau yang cerdik pun dia hantar belajar agama, belajar mana, tahfiz Quran. Begitu. Dia ada lagi ada nilai. Kita nak sedekah ni bagi yang baik. Fal-mughirati subha. Kuda ini membuat serangan pada waktu subuh. Dan serangan ni, perang ni lah fi sabilillah, pada jalan Allah. Buat serangan tadi pada waktu subuh. Waktunya orang lain lalai. Yang kira-kira inilah serangan, waktu serangan yang paling baik lah. Waktu subuh, kerana orang lain tengah mengantuk, dengan lalai serang waktu tu. Biasanya siapa yang menyerang, time ni sakit dia, tengah mengantuk. Dan orang yang menyerang, dia memang bersedia dah. Apatah lagi kalau orang nak buat serangan, yang bush ni dia akan intip bulan-bulan. Ada yang bertahun kena, dia tengok, dia masuk, dia hantar, dia punya spy, dia bergaul.
Nanti dia nak serang tu dia study je. Memang sedap. Dia sedap. Tempat mana dia nak serang dulu, daripada arah mana dia nak masuk, waktu mana dia nak masuk. Waktu subuh. Waktunya orang tengah lalai, yang kira-kira begitulah sifat peperangan. Peperangan ini dia akan masuk, akan serang waktu-waktu orang tengah lalai. Peperangan berdepan begini atau peperangan pemikiran, yang orang sebut ghazwatul fikri, peperangan pemikiran. Itu pun waktu-waktunya orang tengah lalai. Waktu-waktu lemah, isu-isunya orang lemah. Dia keluar isu apa? Dia main isu tu kan, bergaduh kita menjadi layan isu tu. Masuk. Kena. Al-harbu khida'. Perang ni tipu saja. Tipu daya banyak. Pantun-pantun tu, propaganda tu, tajuk ni, isu tu, isu ni. Sebenarnya ada isu lain. Ada benda lain yang dia nak main. Ada benda lain yang dia nak ambil. Saja di umpan tu, kita layan. Kena kita. Kalau Malaysia ni kita maklum nak isu perkauman. Isu kalau kekuatan ni dia nak bagi pecah. Adalah sana golongan ulama, sini proporsional, dia nak pelaga tu. Dia buatlah isu tu, kau lawan tu, kau ni lawan ni. Main isu-isu gitu, habis kita. Itu punca tu. Itu kelemahan. Sehingga apa-apalah nak bagi orang lemah, main isu tu. Main isu tu. Khida', tipu daya. Sebenarnya apa? Sebenarnya nak bagi kita kalah ya. Nak bagi orang Islam ni kalah. Nak bagi orang Islam ni berpecah belah. Masuklah isu apa yang tengok termakan. Agak-agak termakan. Jatuh satu dua isu. Kita lah yang isu itulah yang kita sensitif sangat tu. Nak marah sangat ni. Jaga di mana. Fal-mughirati subha. Kuda tadi membuat serangan pada waktu subuh. Fa'atharna bihi nafa'a. Dan dengan larian yang kencang tadi menaikkan debu-debu. Ini satu lagi gambaran daripada bagusnya kuda tadi. Apabila larian itu kencang sangat sampai naik debu. Yang kira-kira cerita naik debu ni, kepada orang Arab dia ada satu lagi perumpamaan yang baik. Perumpamaan kepada orang-orang yang hebat, dikatakan pergerakannya naik debu. Sampai ada istilah atau pepatah pada orang Arab disebut wala ta'rifanna idzan kashafa al-ghubar. Kamu akan tahu apabila debu itu mendap. Apabila debu itu mendap, kamu akan tahu. Akan tahu apa? Kamu akan tahu siapa dia yang hebat. Ini kata-kata ini dikatakan apabila sebelum perang dulu-dulu ni, dia akan keluarkan. Akan ada seorang lawan seorang. Dia panggil nazah. Seorang lawan seorang dulu. Sebelum perang besar ni, balik sana keluar pendekar yang paling hebat sekali, balik sini keluar pendekar yang paling hebat sekali. Kemudian lawan dulu. Itu perang dulu. Dah habis pantun, dah habis apa, lawan seorang sama seorang dulu. Yang lain tu semua tengok itu. Bayangkan tu perang dulu. Itu perang dia tu, kalau dia bertatak berpedang nanti, boleh bayangkan. Berperang tu berguling sampai naik debu. Berdebu tu ting-tang perang dulu lah. Sampai naik debu tiba-tiba senyap. Kena, seorang kena. Lalu orang tanya, siapa menang? Siapa menang? Lalu ada orang lain kata, wala ta'rifanna idzan kashafa al-ghubar. Kamu akan tahu siapa menang apabila debu tu mendap. Tu kata-kata tu. Bila nak dikata tu? Dikatakan setelah debu naik tadi, setelah bergelut tu, lalu bila senyap je, maknanya seorang-seorang dah kenal. Ketika itu dikatakan, kamu akan tahu siapa menang apabila debu tu mendap. Siapa yang terpacak lagi berdiri, dia dah hebat. Kata-kata tu. Maka di sini pun ada juga maksud tu. Fa'atharna bihi nafa'a. Larian dia tadi kencang sampai menaikkan debu-debu. Lari tempat keras berapi, lari tempat berdebu naik debu. Hebat tadi.
Fawasatna bihi jam'a. Larian kencang tadi, kuda-kuda tadi berjaya masuk di tengah kumpulan musuh. Dia buat serangan pada waktu subuh, waktu yang orang tengah lalai ni. Dia dah study dah tadi, dia mana pos dulu, mana dia punya pengawal-pengawal, dia hantam dulu situ, dia serang dulu situ sehingga akhirnya kampung tu, kumpulan itu, bandar itu dah ditawan. Cerah-cerah begini tak tahu bunyi kuda. Keluar, keluar diri, kampung ni dah ditawan dah. Tu kan memang fasa as-sabah al-munzirin. Fasa as-sabah, subuh tu subuh yang sedar-sedar celek-celek mata tuyuh hayat tu. Subuh yang paling buruk sekali untuk orang-orang yang kena serang tu lah. Masuklah tengah-tengah tu. Habis itu, yang kira-kira ni dia panggil baru muqaddimah untuk nak tarik orang lain supaya dengar cerita ni. Sekadar cerita kuda je ke? Dia baru dia panggil naik semangat. Orang Arab kalau naik dengar ni dia semangat. Itu dia panggil nak tarikan baru. Biasalah kita pun nak panggil orang dia kena ada tarikan. Begitulah orang yang pandai berdakwah ni. Dia panggil lah buat makan dulu ke, panggil artis ke, buat main-main dulu ke. Dalam pada tu ada taklimat sikit. Taklimat tu masuk tu. Tu jarum tu. Itu dakwah tu. Ni apa dia Allah nak sebut ni? Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu terhadap Tuhannya benar-benar degil. Tu yang Allah nak bagi. Nak beritahu tu sebenarnya tadi tu dia panggil wayang baru. Dia panggil tarikan. Tarik minat baru. Berasa nak dengar ni. Sebab ada orang yang jenis benci Quran ni, halang orang lain daripada dengar. Dia kena ayat begini memang dia akan tadah telinga ni. Dia naik bulu umur ni, jenis orang minat. Dengar-dengar juga. Sesungguhnya manusia ini terhadap Tuhannya, terhadap hak-hak Tuhannya, kanun, degil, sangat makalah. Patut benda dia boleh percaya tak nak percaya. Kalau dia patut kena sujud, rukuk, sujud kepada Allah, tak nak rukuk, tak nak sujud. Patut dia terima hukum Allah, tak nak terima. Patut dia kena tunaikan hak Allah, bagilah Allah suruh itu ke suruh ini ke. Harta itu kena tunaikan, itu hak orang lain. Jadi bakhil. Manu, bakhil, dia belakang. Kanunnya manusia itu. Wa innahu ala dhalika la syahid. Sesungguhnya dia manusia tadi, ala dhalika, atas demikian itu, la syahid, benar-benar menyaksikan. Dia tahu maksudnya. Dia tahu pada kata bakhil dia ni, menegah dia ni tak baik, tak betul dia. Tapi dia bersaksi dan dia terus begitu. Dalam keadaan dia kanun. Yang kira-kira ni teruklah kalau orang ni dia sedar dia ni siapa aku tak betul ni, jahat aku. Tapi terus begitu. Teruklah orang tu. Seperti Yahudi, orang-orang yang tahu dia tu tak betul sebenarnya. Dan Nabi Muhammad yang bawa Islam itu betul, tapi lawan juga. Ni umpamanya. Atau kalau wa innahu, sesungguhnya dia Allah. Dia boleh ni kembali kepada li Rabbih. Kalau dhamir ni ganti nama ni kembali kepada Allah, dia akan jadi ayat ni jadi ayat ancaman. Yani sesungguhnya Allah terhadap demikian itu sifat atau sikap degil tu Allah bersaksi, Allah tahu maksudnya. Nak lawan apa? Allah tahu nanti kan berjumpa dengan Allah balik susahlah, malulah kita. Jadi ancaman tak patut maksudnya. Kita bersikap apa-apa pun Allah tahu. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya dia manusia itu terhadap cinta kepada harta itu bersangatan. Ini Allah nak beritahu penyakit dia. Kenapa yang jadi kanun tadi? Kerana manusia itu cinta kepada harta itu bersangatan, lebih sangat sampai Allah, Rasul, agama Islam ni jatuh nama berapa. Sehingga dia lupa cinta kepada harta itu bersangatan. Yang kira-kira bukan tak boleh cinta ke harta ni, boleh. Itu benda yang kalau kita pertahankan, itu kita cari bersungguh-sungguh, itu
baik sebenarnya. Tapi jangan sampai Allah jadi terlupa. Tu je. Tanya semayang kita. Nanti kena keluarkan zakat lah. Bantu kepada orang-orang yang nak berjuang ni, bantu kita. Tapi kalau kerja bersungguh-sungguh sampai tak solat, fikir harta ni sampai tak fikir dah Allah, tak zikir dah kepada Allah, tak ingat dah. Padahal banyak dosa, tak ada istighfar. Banyak benda-benda hak pelik Allah buat, tak ada rasa nak sebut subhanallah. Banyaknya rezeki Allah bagi kepada kita, tak ada nak sebut alhamdulillah. Banyaknya kebesaran Allah, tak ada rasa nak sebut Allahu Akbar. Berat lah. Kerana kalau hak dia kan mulut tu banyak keluar harta, duit, bincang bab dunia saja. Itu bucun. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah dia mengetahui bahwasanya apabila dia bangun daripada kubur, ini seterusnya Allah nak bagi ubat. Setelah Allah dedah penyakit dia tadi ni, Allah nak bagi ubat, iaitu dengan dia kena sedar apabila nanti dia akan bangun daripada kubur. Ada maksudnya mati hidup balik. Bu'siran ma fil kubur, apa yang di dalam kubur, dialah maksudnya. Dibangunkan dia daripada kubur nanti. Maknanya ada cerita mati hidup balik. Dan bila disebut kubur ni pun sebenarnya ubat dah. Ubat dah maksudnya apa? Ada cerita mati. Hadimul lazzat, yang memusnahkan segala benda-benda yang rasa sedap-sedap ni, mati dah lah. Cuba fikir. Kena fikir mati. Duduk mati juga tu. Sebab tu saya pergi ziarah kubur yang Nabi sebut, fa innaha tuzakkirul akhirah, sesungguhnya kubur itu mengingatkan akhirat. Pergi kubur. Di kubur ziarah, duduk tengok. Lama sikit kita duduk, memang dia akan terfikir, nanti aku pun mati juga. Masuk dalam kubur tu, dia akan bagi apa yang aku nak bawa, amalan apa yang aku nak bawa. Ya, begitu bagus lah. Dia bagi ya. Tapi kalau sekadar tengok begitu je, tengok takut dah. Tengok pun tak nak aku fikir bab mati ni. Tak nak fikir bab mati. Apa dia amalan aku nak bawa lepas mati ni, tak fikir begitu. Tu berat hati yang dia jadi, akhirnya fikir ke benda lain. Sedangkan akhirat itu, walal akhiratu khairul laka minal ula, sesungguhnya akhirat itu untuk kamu wahai Muhammad, dan untuk kita semualah, lebih baik daripada yang dunia ini. Kena fikirlah maksudnya. Maka tidakkah dia ketahui apa yang nanti dibangunkan daripada kubur? Wa bu'thira ma wa hussila ma fis sudur, dan dikeluarkan apa yang di dalam hati. Apa yang dia buat selama ni yang tersembunyi yang dikeluarkan. Ini semua benda-benda yang menyebabkan kita insaf bila kita tahu nanti amalan itu dihisab. Malah lagi, inna rabbahum bihim yawma idzil khabir, sesungguhnya Tuhan mereka terhadap mereka pada hari itu. Inna, sesungguhnya, rabbahum, Tuhan mereka, bihim, terhadap mereka, yauma idzin, pada hari itu, yakni hari kiamat, la khabir, benar-benar mengetahui. Sekarang ni pun Allah tahu, cuma dia tak tunjuk saja. Tunggu masa nanti sampai di padang mahsyar, jaga satu-satu Allah dedahkan. La khabir, Allah benar-benar mengetahui yang kira-kira malulah kita. Ini semua menyebabkan kita jadi insaf. Kita malu kepada Allah, malu kepada diri sendiri, malu kepada manusia yang lain, malu kepada makhluk, apa-apalah. Yang akhirnya kita tak sepatutnya lah jadi manu atau kanud, jadi kanud, jadi degil gitu. Malah kalau kita benar-benar sedar, kita benar kata tahu nanti ada mati, ada cerita dalam kubur. Mati ni nanti dibangunkan daripada kubur nanti. Nanti ada cerita di padang mahsyar yang Allah akan dedah semua benda yang dia tahu, dia record nanti. Malaikat tulis, ada kitab tulis, kaki bercakap, tangan bercakap. Itu semua menyebabkan kita akan jadi lebih bersungguh lagi. Bukan manuk lah. Kalau kita sedar begitu, kita akan jadi abid, orang yang kuat ibadat. Shaim, orang yang kuat puasa.
Mustaghfir, orang yang istighfar selalu. Musabbih, orang yang bertasbih. Munfiq, orang yang kuat infak. Muhsin, orang yang hati dia lembut, sentiasa ingat kepada Allah, baik. Da'i, orang yang jadi kuat berdakwah. Mubaligh, orang yang menyampaikan. Mujahid, orang yang berjuang bersungguh-sungguh. Dia akan jadi begitulah. Sehingga habis masa dia, habis jawab dia itu. Kenapa tu? Itu kerana kalau tanya-tanya, melainkan dia akan sebut nanti itu semua akhirat lah. Mudah-mudahan Allah balas dia di akhirat nanti. Ada cerita akhirat. Nanti yang kita, kalau Ustaz Mak Lutfi kita dulu, dia tu dah lah berapa tahun IC. Sebelum tu di mana-mana, tiba-tiba pergi pula lagi. Bukan kerana degil dia atau apa dia tu. Kenapa yang jadi suka sangat lagi perang ni? Bukan kerana tu, kerana dia ada kelebihan. Orang berjuang pada jalan Allah, orang yang membantu orang lain, ada kelebihan. Atas nama kelebihan tu yang dia kalau tengok kan, yang Allah bagi mimpi, isyarat mimpi pada katakanlah nak lagi minum sungai madu tu, pergi ke Syria tu. Bosonggoh kawan tu. Itu yang dia pergi. Dia ada cerita nanti dalam kubur, ada cerita nanti di padang mahsyar, ada cerita nanti janji-janji Allah ni. Dia bukan jadi bakhil, bukan jadi kanun, malah dia jadi mujahid. Itu yang saya kata, min abtali hadzal jil innahu Muhammad Lutfi wa bi jihadihi al-azim sataqulu al-ummati kana hadha sayfi min zamanin tawilin hiya tasrakhu aina sharafi faja'a min Malaysia mulabbiyan qala ash-shahadatu hadafi innahu 'alim lakinnahu ya'lam bil kalam faqad la yakfi hakadha al-jihad la bihanana kama fa'alahu as-sufi al-jihad fi Syria bis-sayf la ahad yanfi al-ummatu fi musibatin 'alimaha khalafi wa salafi walakinni ubashshirukum bi nasrin qaribin wa hadha min kashfi al-jihad madin wal bayan 'ala katafi illa mujahid wala muharrid 'alayhi faya rahiman fi. Antara berjuang hebat, merdeka hebat untuk umat ini, itulah dia Ustaz Muhammad Lutfi. Dengan jihad dia yang pernah di mana-mana dia. Satu hari nanti umat akan berkata, itulah pedangku. Sekian lama umat ini mengeluh, mana kemuliaanku? Lalu datang dia daripada Malaysia sambil berkata, mati syahid tujuanku. Dia seorang yang alim, tetapi dia tahu kalau sekadar cakap saja tak memadai. Mesti akhirnya berjuang. Itulah cara untuk menyembuhkan penyakit-penyakit sedih hati umat Islam ini. Begitulah cara untuk nak memenangkan umat Islam ini dengan berjihad. Bukan sekadar nasyid ya Hanana, bukan sekadar begitu. Tetapi kalau di Syria, di Iraq, itu sudah angkat senjata. Tiada siapa menafikan. Umat ini dalam musibah, semua orang tahu. Fahaman khalafi ke salafi. Tetapi aku ingin beritahu berita gembira kepada kamu bahawa kemenangan ini dekat dah. Dan itu daripada firasatku. Jihad ini berterusan sampai hari kiamat. Dan untuk menerangkannya, antaranya terletak di atas bahuku. Kalau aku tak pergi perang, dan aku pun takut nak pergi perang. Kalau aku takut, dah lah aku tak pergi perang, aku pun takut nak bercakap bab perang. Ruginya aku. Itu Ustaz Muhammad Lutfi. Dan siapa-siapa lah, kalau dia tahu dia ada nampak akhirat nanti, orang yang dia akan bersembuh. Habis itu, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Seterusnya saya nak sebut satu program yang saya buat sekarang ni. Habis dah cerita tadi. Program pengajian kitab Riyadhus Shalihin yang ada dah. Sebahagian kita masuk dalam grup tu. Tapi saya sengaja nak sebut lagi sebab ni nak kata baru tak baru juga, tapi masih dibuka lagi lah. Alhamdulillah, siapa-siapa yang nak belajar kitab Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Kita maklumlah kitab tu masyhur di masjid, di surau semua mengajar. Hampir setiap rumah kalau orang yang ada maktabah, dia ada kitab Riyadhus Shalihin. Kitab hadis, beribu hadis dalam tu, beratus-ratus tajuknya.
tentang akhlak. Tapi ada juga dalam tauhid, ada fiqh, Masya Allah, kitab yang sangat baik karangan Imam Nawawi yang sangat masyhur. Siapa nak belajar melalui kitab tu boleh, melalui WhatsApp atau Telegram. Belajarnya setiap hari, satu hari satu hadis, satu hari satu hadis. Hanya dengar, saya akan hantar gambar hadis dan hantar suara. Dengar. Saya akan cuba buat seringkas mungkin lah, tak nak urai panjang-panjang sebab jelas ada hadis Nabi sebut apa. Cuma kalau dah faham, amalkan saja, itu je. Tak amal hari ni, amal esok. Dan benda ni percuma, free. Tak perlu bayar, tak ada bayaran apa-apa lah, tak ada iuran. Cuma nanti tolonglah doa kepada saya. Itu je, saya minta doa saja kebaikan. Saya pun nak buat kebajikan. Dah ada ilmu, teknologi pun ada. Handphone hari tu jam lah. Sekarang 3,000 lebih lah. Lagi ke 4,000 dah, jam handphone. Ada orang bagi handphone baru, alhamdulillah buat lagi. Tak apa, handphone tu tak apa. Sekarang ni kita nak sebarkan agama Allah ni dengan hadis. Tak lama nanti saya akan buat ayat Quran juga. Satu hari satu ayat. Siapa yang nak, saya beritahu nombor telefon sekali. Ambillah nombor telefon ni, kemudian beritahu nak ikut belajar hadis. Jangan kata nak belajar saja, nanti saya masuk grup bahasa Arab. Akhirnya kita nak ikut hadis, nak belajar hadis. Kat saja 019 700 3301. Telefon canggih tu 019 700 3301. Ramai orang sekarang ni telefon dia jenis WhatsApp ke Telegram pun dia lari. Saya banyak jumpa orang tak nak. Banyak sangat grup. Grup tu, grup ni, grup ni. Akhirnya dia grup saja banyak. Berat handphone ni. Okeylah saya kata, itu sebab bersebar dan maklumat kadang terulang-ulang. Jadi orang pun jadi boring lah. Dia lari daripada WhatsApp, lari daripada Telegram, lari daripada Facebook. Ini insya-Allah 019 700 3301. Dalam tu nanti jangan send apa-apa. Siapa yang dah masuk dalam tu, dengar dan amalkan saja. Kalau tak faham boleh tanya. Tak faham berkaitan dengan tajuk, silalah tanya. Kalau luar tajuk, saya tengok dululah. Berkaitan dengan tajuk, sila boleh tanyalah. Dan jangan send apa-apa, send iklan tu, iklan ni sembang dalam tu, jaga nanti. Jangan. Kita nak jaga macam dalam majlis ilmu ni, dia betul-betul kita nak macam mengaji dalam masjid, dalam surau. Saya mengajar tu dengan suara saya, bukan tulis. Bukan tulis. Dulunya saya minta ucap terima kasih. Saya kata siapa yang dah masuk, paling kurang ucap terima kasih. Sebab saya nak sedar ni, saya nak rasa ada orang dengar. Kalau senyap itu nanti butuh angin saya malah mengajar. Saya kalau dalam majlis begini kita tahu, boleh tengok muka-muka, kita rasa. Tapi kalau dalam WhatsApp ni kita macam mana nak rasa? So saya minta orang ucap terima kasih. Maka akhirnya banyak terima kasih. Kalau dalam Telegram tu 200 lebih. Mana akhirnya tenggelam juga Riyadhus Shalihin. Hadis mana apa ke mana, banyak terima kasih sangat ni. So sekarang ni terima kasih tak perlulah. Saya rasa orang boleh terima lah, insya-Allah. Benda baik begini. Jadi orang boleh terima dan banyak-banyak grup tu semua anggap benda ni baiklah. Jadi tak perlu ucap terima kasih pun dah tak perlu dah sekarang. Kalau ada seorang tu ucap terima kasih, padanlah tu. Memang kita terasa kali nak ucap juga. Hari ni jelas saya pun rasa macam-macam lah. Tapi amalkan lah, minta amalkan ni. Tak amal hari ni, amal besok. Jadi jangan send apa-apa, tu yang penting, jangan send apa-apa. Dan kalau rasa dah seronok nanti, rasa baik ni, ini pengajian ni, nak ajak siapa-siapa lagi. Kalau WhatsApp, bagi nombor, saya akan masukkan dalam grup. Kalau Telegram, sila dia jemput kawan-kawan lagi. Dalam Telegram lagi bebas lah. Dia boleh jemput orang lain masuk dalam grup, jadilah dia duduk dalam grup. Atau hadis tu kita nak send kepada siapa-siapa, kepada grup lain. Sebab kita ada grup lain ni, sila send. Tak perlu minta izin lah. Ni hadis agama Allah ni kita nak sebar-sebar, minta izin apa lagi? Ya lah tu.
Saya mengajar Riyadhus Shalihin di banyak tempat. Dah berapa tahun saya mengajar, baru sampai bab apa. Sebab maklumlah, seminggu sekali. Jadi seminggu satu hadis, 2 minggu 2 hadis, 3 minggu 3 hadis, sebulan 4 hadis. Lambat. Itu yang seminggu sekali, sebulan sekali. Dah berapa tahun baru sampai bab ni, masuk berapa banyak tahun dah. Jilid pertama hilang dah kata. Punyanya lama nak boleh sampai ke jilid kedua tu. Jilid kedua hilang, baru ngaji jilid pertama. Memanglah lambat. So ni alhamdulillah hari-hari hadis ni pendek-pendek saja. Saya pun buat dalam 5 minit ke 10 minit gitu. Hari-hari dia agak jalan lajulah dan macam dalam majlis lah. Saya pun rasa seronok sangat bila dapat buat begini, kerana saya memang bercita-cita untuk nak sebarkan hadis. Tak lama nanti saya akan buat Quran pula, satu hari berapa ayat kita kata, dalam 5 minit itu saja. Orang lain ada sekolah, orang lain ada itu. Alhamdulillah ni pun teknologi, benda ada juga. Hampir 4,000 orang sekarang ni. Tak apa, berapa orang pun tak apa. Saya pun akhirnya adalah kata-kata juga tentang apa yang saya buat sekarang ni. Saya kata tentang Riyadhus Shalihin. Kami istafadna min Riyadhis Shalihin al-jamalu ra'ayna iz kunna sa'ihin. An-Nawawi wa amthaluhu ja'un nasihin bi kutubin qayyimatin sirna lahum malihin. Fihi ahadithun dalilun dhil falihin. Kitabul man qara'ahu yakunu afraha farihin. Ya hasratan 'ala al-'ibadi talihin bi kalami nabiyillahi kanu mazihin. Hayya 'ala istima'ihi hinan ba'da hin linafhamahu wa na'mal thumma nakunu fatihin. Wa bihadyi Muhammadin hatman nakunu rabihin fid dunya wal akhirati laminan najihin. Alangkah banyaknya faedah yang kami telah dapat daripada kitab Riyadhus Shalihin. Keindahan yang ada di dalam taman-taman orang soleh. Riyadhus Shalihin maksudnya taman-taman orang soleh. Keindahan dapat dilihat ketika mana kami bersia-sia di dalamnya. Imam Nawawi dan ulama-ulama yang seumpamanya telah mendatangkan banyak kata-kata nasihat yang kalau kita baca karangan mereka ini, nescaya kita akan puji usaha baik mereka dahulu. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis-hadis yang menjadi petunjuk kepada orang-orang yang berjaya. Kitab yang siapa membacanya, nescaya ia akan menjadi orang yang paling bahagia. Alangkah ruginya orang-orang yang dulunya jahat dia terhadap kata-kata Nabi Muhammad, dia mempersendakan. Oleh sebab itu, jom kita mendengar kata-kata Nabi dari satu masa ke satu masa. Saya kata satu hadis untuk kita faham dan kita amalkan, dan akhirnya kita akan menjadi orang yang menang. Dengan petunjuk Nabi Muhammad, pastilah kita akan beruntung di dunia dan di akhirat. Pastilah kita akan menjadi dari kalangan orang-orang yang berjaya, insya-Allah. Jadi yang baik daripada Allah, apa yang maha dari saya sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al qulana imama wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar.